Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syazwana binti Abdul Karim, memegang nombor matriks DI22/605. Baiklah, sebelum saya menerangkan tentang faedah penyusunan dan pengumpulan Al-Quran, eloklah saya menceritakan secara ringkas apa itu Al-Quran. Baiklah, Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah sebagai panduan hidup di akhir zaman sehinggalah hari akhirat. Al-Quran diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW sebagai utusan oleh Allah. Al-Quran juga merupakan sumber inspirasi, bimbingan, dan kebijaksanaan untuk semua umat Islam di seluruh dunia. Allah berfirman, "Dan kami telah menurunkan kitab yang menerangkan segala sesuatu, petunjuk, rahmat, dan berita gembira kepada semua umat Islam." Antara faedah yang dapat saya kemukakan di penyusunan dan pengumpulan Al-Quran ialah dapat memelihara Al-Quran dari menjaga kesahihan yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada diubah oleh orang lain. Menjadi suatu keistimewaan bagi Al-Quran bahawa ia terpelihara dan kekal sehingga sekarang, hasil daripada para sahabat yang telah menurut perintah baginda untuk menghafaz lalu menuliskan di tempat yang selamat. Mereka menghafaz dan hafalan tersebut dikira benar hanya dengan adanya tulisan yang tercatat seperti apa yang dibaca oleh mereka. Menurut Zaid bin Thabit pernah meriwayatkan suatu perkara mengenai usaha penulisan Al-Quran. Katanya, pada masa Rasulullah SAW, kami menulis dan menyusun Al-Quran dari kepingan-kepingan kain. Antara faedah yang kita dapat melalui pengumpulan secara penulisan Al-Quran ketika zaman Rasulullah SAW ialah dapat memudahkan para pembaca untuk murajaah setiap lembaran mushaf Al-Quran dan memudahkan pembaca merujuk bacaan mereka. Sekiranya penyusunan juga tidak tauqifi, maka sudah tentu tidak akan wujud kesinambungan ayat yang baik dan sempurna seperti yang kita tatap hari ini. Selain itu juga, untuk mengelakkan akan terjadi sebarang percampuran ayat-ayat Al-Quran dengan bukan Al-Quran. Sabdanya baginda adalah Rasulullah SAW apabila dibentangkan ke atasnya suatu surah Al-Quran, lalu baginda meminta penulis-penulis menulisnya. Maka baginda bersabda, "Tulis olehmu surah ini pada tempat yang disebutkannya pada begini dan begini." Seandainya pengumpulan dan penyusunan tidak tauqifi, maka sudah tentu objektif tersebut tidak akan terlaksana, sedangkan kemukjizatan Al-Quran kekal dari dulu hingga kiamat. Nama saya Nurul Faratika, nomor metrik DI22610. Antara faedah menghafal Al-Quran pada zaman Rasulullah SAW ialah Al-Quran sentiasa dalam hati umat Islam dan ilmu tidak akan lupa dan hilang dalam ingatan, serta menjadi petunjuk kepada umat seterusnya. Rasulullah SAW amat menyukai wahyu, malah baginda sentiasa menunggu kedatangan wahyu dengan rasa rindu. Apabila turunnya wahyu, baginda akan segera menghafal dan memahaminya. Rasulullah SAW ialah seorang ummi, iaitu tidak tahu membaca dan menulis. Oleh itu, baginda berpegang teguh dengan kekuatan ingatannya untuk menghafal setiap wahyu yang diturunkan kepadanya. Baginda mengambil berat penjagaan Al-Quran dengan menghafal, tadarus, mengulangi serta membaca di dalam solat. Baginda mentafsir dan menjelaskan rahsia ayat yang diterimanya agar mudah difahami. Baginda berusaha untuk menghafal Al-Quran di dalam hati baginda untuk diperdengarkan kepada para sahabat. Baginda segera membacakan ayat Al-Quran kepada para sahabat agar ayat tersebut tidak lupa dan hilang. Ini kerana masyarakat Arab pada zaman itu terkenal dengan bangsa yang kuat dan ingatan. Begitu juga dengan para sahabat. Mereka berlumba-lumba untuk menghafal ayat Al-Quran. Mereka memberikan tempuan mereka untuk menghafal ayat Al-Quran dengan bersungguh-sungguh. Rasulullah SAW juga menjadi pembakar semangat mereka untuk menghafal Al-Quran. Terdapat ramai para sahabat yang menghafal Al-Quran. Antaranya Abu Bakar Siddiq, Umar Al-Khattab,
Huzaifah, Muawiyah dan banyak lagi. Mereka menghafal seluruh ayat Al-Quran. Ada juga sahabat yang dihantar ke Yaman untuk mengajar Al-Quran, antaranya Muaz ibn Jabal. Dapat diringkaskan, pada zaman ini Rasulullah dan para sahabat tertumpu dalam pengumpulan Al-Quran di dalam dada, iaitu menghafal dan mengingat Al-Quran. Ini kerana Rasulullah dan para sahabat dan majoriti umat Islam pada masa itu adalah ummi, iaitu tidak tahu membaca dan menulis. Dalam pada itu juga, alat tulis sukar untuk didapatkan pada zaman itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ayaz bin Umar dari kelas 2D, nombor Matrix DI 22539. Hari ini saya akan membentangkan faedah pengumpulan dan penyusunan Al-Quran pada zaman Abu Bakar. Sebelum saya masuk kepada faedah pengumpulan dan penyusunan Al-Quran, saya akan menceritakan serba sedikit tentang peristiwa yang berlaku pada zaman Abu Bakar. Antara peristiwanya ialah memerangi golongan yang enggan membayar zakat, golongan nabi palsu, golongan yang murtad, termasuklah peristiwa peperangan Al-Yamamah yang berlaku pada tahun 12 Hijrah. Setelah Khalifah Abu Bakar menerima cadangan Sayyidina Umar untuk mengumpul dan menyusun Al-Quran dalam satu mushaf, Khalifah Abu Bakar pun mengarahkan Zaid bin Sabit untuk melaksanakan tugas tersebut. Zaid bin Sabit mengambil masa lebih kurang 1 tahun untuk melaksanakan tugas tersebut. Antara faedah dalam pengumpulan dan penyusunan Al-Quran pada zaman Abu Bakar ialah dapat mengekalkan Al-Quran supaya tidak hilang begitu sahaja. Hal ini karena seperti yang saya katakan tadi, banyak peristiwa yang berlaku pada zaman Abu Bakar. Contohnya, peperangan Al-Yamamah yang berlaku pada tahun 12 Hijrah yang menyebabkan kira-kira 70 orang penghafal Al-Quran telah syahid dalam peperangan tersebut. Ia menyebabkan Sayyidina Umar risau dan mencadangkan kepada Khalifah Abu Bakar supaya Al-Quran ini dikumpul dan disusun dalam satu mushaf. Apabila Al-Quran ini dikumpul dan disusun dalam satu mushaf, ia dapat membantu generasi pada masa kini supaya dapat membaca Al-Quran seperti yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat suatu ketika dahulu. Selain itu, dengan adanya Al-Quran ini, ia dapat membantu kita mencari sesuatu hukum atau menjadi rujukan kepada umat Islam pada masa kini. Sekian itu saja daripada saya. Seterusnya akan disambung oleh sahabat saya. Assalamualaikum, nama saya Azroy bin Fadli yang memegang nomor Matrix DI 22527. Di sini saya akan menyambung huraian kawan saya mengenai faedah penyusunan dan pengumpulan Al-Quran pada zaman Abu Bakar. Antara faedah penyusunan dan pengumpulan Al-Quran ialah yang pertama, 7 qiraat dapat diperkenalkan sehingga hari ini. Hal ini kerana pada zaman itu Islam telah berkembang, bukan sahaja di Mekah dan di Madinah, tetapi ia telah berkembang ke pelbagai tempat seperti Basrah, Iraq, Damsyik dan lain-lain. Oleh itu, muncul pelbagai cara bacaan Al-Quran. Di setiap negeri dan setiap tempat mempunyai cara bacaan Al-Quran yang tersendiri. Yang kedua ialah keaslian Al-Quran dapat dikekalkan sehingga hari kiamat. Seperti mana Rasulullah SAW terima ayat Al-Quran daripada malaikat Jibril. Hal ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 9 yang bermaksud, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Zikr, yakni Al-Quran, dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Jadi kesimpulannya, terhasilnya mushaf Abu Bakar dalam bentuk penulisan yang meliputi pelbagai qiraat bacaan Al-Quran. Sekian daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Siti Nurain binti Ibnu Rujud Kaya, pemegang Anggap Matriks DI 22/603. Dengan usaha Khalifah Utsman, maka terpeliharalah Al-Quran daripada zaman Rasulullah sehingga zaman kita pada hari ini. Hal ini bersesuaian dengan firman Allah Ta'ala di mana sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan kami tetap memeliharanya. Seterusnya saya akan menerangkan tentang faedah pengumpulan dan penyusunan Al-Quran pada zaman Sayyidina Utsman Al-Affan, di mana pada zaman ini dia merupakan salah satu usaha untuk mengemaskan ayat-ayat Al-Quran yang disusun oleh Abu Bakar dengan cara membuat mazhaf-mazhaf lain dan menghapuskan ayat yang telah dimasukkan. Tujuannya ialah mengatasi huru-hara yang berlaku akibat daripada perbezaan bentuk bacaan. Okey, faedah pertama yang dapat disimpulkan menerusi zaman Khalifah Utsman Al-Affan adalah ianya dapat menyatukan umat Islam tentang bacaan dan tulisan Al-Quran dalam satu mushaf yang selaras, di mana dilakukan pemindahan tulisan Al-Quran dari keadaan yang bertaburan kepada satu mushaf yang kemas dan teratur tanpa mengasingkan lagi ayat-ayat yang telah dimasukkan. Tujuannya adalah semata-mata untuk menyimpan Al-Quran dalam bentuk tulisan dan mushaf yang rapi. Okey, faedah kedua adalah menyatukan susunan tertib seperti sekarang. Okey, di mana seperti yang kita lihat pada masa kini Al-Quran telah disusun rapi, yang merupakan salah satu sumbangan yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan dalam penyusunan dan pembukuan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Razlan bin Rusdi, nomor matriks DI 22546, kelas 2D. Hari ini saya akan menerangkan tentang faedah pembukaan Mushaf Utsman. Yang pertama, menyatukan bacaan. Setiap bacaan Al-Quran telah ditetapkan mengikut Mushaf Utsmani agar tidak terdapat salah faham di antara umat Islam. Seperti yang kita tahu, semasa zaman Khalifah Abu Bakar telah berlaku salah faham antara umat Islam tentang bacaan Al-Quran. Lalu Sayyidina Utsman telah membaiki tentang bacaan Al-Quran mengikut satu cara bacaan saja, yaitu mengikut Mushaf Utsmani. Seterusnya, faedah yang kedua ialah mana-mana bacaan yang tidak sesuai dengan ejaan Mushaf Utsmani tidak boleh digunakan pakai lagi. Hal ini dapat menyelaraskan setiap bacaan Al-Quran itu sama sahaja agar tidak berpecah belah diakibatkan oleh perselisihan bacaan Al-Quran. Baiklah, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazira binti Aldam, memegang nomor matrik DI 22562. Baiklah, pada hari ini saya akan menerangkan mengenai faedah penyusunan dan pengumpulan Al-Quran pada zaman Umayyah sehinggalah zaman sekarang. Penyusunan dan pengumpulan Al-Quran ini telah berlaku semenjak zaman Rasulullah SAW sehinggalah zaman Sayyidina Utsman bin Affan, di mana pada zaman ini merupakan peringkat keempat setelah peringkat pertama sehingga peringkat ketiga dalam penyusunan Al-Quran dan pengumpulan Al-Quran. Pada zaman Umayyah ini, ketika pemerintahan Khalifah Marwan bin Al-Hakam, telah berlaku penambahan tanda bacaan dan juga titik-titik pada setiap huruf di mushaf Al-Quran. Penambahan tanda bacaan dan titik-titik ini telah disarankan oleh Gubernur Busra, yaitu Zaid, dan penambahan ini telah dilaksanakan oleh Abu Aswad Ad-Dauli. Seterusnya, semasa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan, telah terhasilnya tanda wakaf dan lain-lainnya. Pada zaman ini juga, Al-Quran mula ditulis menggunakan tulisan khut sufi.
dan seterusnya diteruskan dengan tulisan khot raihani, khot sulut, dan akhirnya khot nasak. Dan khot nasak dan tulisan khot nasak ini diteruskan sehinggalah sekarang. Mushaf Al-Quran yang ditulis menggunakan khot nasak telah dicetak buat pertama kalinya di Hamburg, Jerman, dan kemudian diulang cetak dan disebarkan ke mana-mana sehinggalah sekarang. Kemas kini baris dan simbol telah berlaku ketika zaman pemerintahan Al-Hajjaj bin Yusuf At-Taqafi. Beliau merupakan pemerintah yang tegas di waktu itu. Apa yang saya mau sampaikan di sini ialah faedah yang dapat kita nukilkan dalam penambahan tanda baca, tanda wakaf, kemas kini baris dan simbol pada ketika zaman Umayyah ini. Faedah yang dapat kita nukilkan ialah dengan adanya penambahan tanda baca, tanda wakaf, dan baris serta simbol ini akan memudahkan para pembaca yang baru mengenal ayat dan huruf-huruf di dalam mushaf Al-Quran. Hal ini kerana tidak semua manusia yang berbangsa Arab, di mana lagi sekarang setelah tersebarnya Al-Quran ke serata dunia dan terdapat banyak orang yang bukan berbangsa Arab telah memeluk Islam dan mula untuk membaca Al-Quran. Dengan adanya penambahan tanda baca ini, tanda wakaf ini, maka memudahkan mereka untuk membaca ayat-ayat Al-Quran dengan betul, dengan tepat, dan mereka dapat berhenti di mana sepatutnya mereka berhenti ketika membaca, dan mereka dan melalui tanda wakaf dan tanda bacaan ini mereka dapat mengetahui bahawa ayat ini adalah ayat penegasan, ayat larangan mahupun bukan. Oleh itu, terdapat banyak faedah yang dapat kita keluarkan dalam pengumpulan dan penyusunan ayat Al-Quran pada zaman Umayyah ini. Tetapi apa yang dapat saya tekankan di sini adalah faedahnya ialah memudahkan orang ramai membaca Al-Quran dengan baik, dengan betul, dan memudahkan mereka untuk mengenal setiap huruf yang ada di dalam mushaf Al-Quran, setiap cara bacaan di dalam mushaf Al-Quran. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum saya mengakhiri pembentangan kami pada hari ini, eloklah saya menukilkan apa yang Allah telah firmankan dalam surah Al-Qiyamah ayat 7. Sesungguhnya kamilah yang berkuasa mengumpulkan Al-Quran itu di dalam-dalamnya. Sekian dan terima kasih.